Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amir Hafiz bin Abdul Malik dan rakan saya Muhammad Azim bin Adnan akan menerangkan sedikit tentang Job Safety Analysis. Selamat menonton. Job Safety Analysis. Job Safety Analysis adalah tool keselamatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan proses, pekerjaan atau prosedur tertentu. Definisi lain, GHA iaitu dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur yang membantu mengintegrasikan prinsip dan praktik keselamatan dan kesihatan kerja ke dalam tugas atau operasi pekerjaan tertentu. Mungkin sebahagian daripada kita juga mengenal istilah GHA sebagai Job Hazard Analysis. Job Hazard Analysis adalah teknik yang berfokus pada tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengindikasikan bahaya sebelum terjadi. Ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas alat dan lingkungan kerja. Ideanya, setelah anda mengindikasi bahaya yang tidak terkendali, anda akan mengambil langkah untuk menghilangkan atau menguranginya ke tingkat risiko yang dapat diterima. Proses Fraser Vissel. Pengenalan untuk Fraser Vissel. Fraser Vissel merupakan wadah tertutup yang dirancang untuk menampung cairan atau gas pada temperatur yang berbeza dari temperatur lingkungan. Baja tekan digunakan untuk bermacam-macam aplikasi di berbagai sektor industri seperti industri kimia, petrokimia, plant, energi, power plant, minyak dan gas nuklear. Makanan bahkan sampai pada peralatan rumah tangga seperti boiler pemanas air atau pressure cooker. Fungsi air pressure vessel. Fungsi air pressure vessel banyak digunakan pada industri petrokimia dan oil and gas, tapi tidak perlu jauh melihat skala industri. Di pinggir jalan juga sering dijumpai pressure vessel. Yes, tabung kompresor tambal ban juga sebuah pressure vessel tanpa aksesori internal. Fraser Vissel sendiri adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan fluida baik iaitu dalam kondisi yang bertekanan ataupun tidak bertekanan. Kalau saya terjemahkan dari bahasa buku karangan Edward McGee, Fraser Vissel diartikan sebagai sebuah wadah dari metal baja yang biasa berbentuk cylindrical atau spherical yang dapat memenahan beban tertentu. Tip bejana tekan. Berdasarkan pada pembuatannya, bejana tekan untuk proses. Kedua, bentuk bejana. Ketiga, penyimpanan. Adapun bejana tekan dapat difiltrasikan sebagai berikut. Dalam pemasangan pressure vessel dibutuhkan support pada vessel dibedakan menjadi tiga iaitu support skirt, support shader ataupun support lip. Support skirt jenis support yang diperuntukkan untuk vertical vessel, berbentuknya ada yang lurus berdiameter sama dengan vessel, ada juga yang berbentuk semi mengecut seperti skirt atau rope. Gambar di atas merupakan contoh untuk support kit. Support skirt, maafkan saya. Kedua, support shader. Bentuk sokongan ini dikhususkan seperti horizontal vessel. Kita boleh lihat di gambar. Untuk yang ketiga, support lip. Sesuai dengan nama bentuk support ini seperti kaki.
Okey, sekiranya anda nampak di gambar raja, memang ada berbentuk kaki yang menyaput dari bawah. Digunakan pada vertical vessel, column. Antara proses yang perlu dimasukkan dalam DHA semasa pembinaan sebuah air pressure vessel, proses iaitu proses mengangkat dan memindahkan bahan. Hazard yang selalu dijumpai, kecederaan pada anggota badan akibat mengangkat bahan berat semasa pemindahan, tergelincir atau tersadung oleh hos bertekanan dan kabel timbalan. Jari tercedera akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai ataupun koyak. Cara untuk mengatasi, memastikan kegunaan peralatan yang bersesuaian mengikut jenis bahan. Pengemasan tempat kerja perlu berada dalam keadaan yang baik. Pemakaian sarung tangan yang bersesuaian semasa mengangkat barang. Proses mengukur dan menanda bahan. Hazard yang selalu dijumpai semasa berlakunya proses ini, pencahayaan dan penglihatan di ruang kerja mengakibatkan proses kerja mengalami kesulitan. Tangan melecur akibat menanda bahan yang panas. Tangan terluka akibat terkena bahan logam yang tajam. Cara untuk mengatasi, memastikan tempat kerja mempunyai pencahayaan yang terang dan jelas. Memastikan bahan yang ingin ditanda dan diukur berada dalam suhu yang normal. Pastikan bahan yang ingin ditanda dan diukur selamat dan pakai PPE yang lengkap. Proses memotong bahan. Hazard yang selalu dijumpai untuk melakukan proses ini memang adalah kategorinya adalah yang tertera pada skrin. Kebakaran api akibat kebocoran gas, beg plastik, kotak ataupun kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan dari hos bertekanan yang longgar. Tangan terlucur akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai atau koyak. Eyes injury disebabkan oleh percikan api. Cara untuk mengatasi, pastikan hos gas tidak bocor atau koyak dan tidak ada bahan yang mudah terbakar di kawasan sekitar kita buat proses ini. Memastikan pengawalan tekanan berfungsi dengan baik, memastikan semua hos diketatkan dengan betul dan 2 biji klip serum digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa mengendali kerja-kerja pemotongan. Proses mencanai bahan. Hazard yang selalu dijumpai semasa melakukan proses ini, cakera pemisah pecah semasa kerja-kerja, semasa kerja-kerja pengisaran, kecederaan pada bahagian muka, bunyi bising semasa kerja-kerja pengisaran. Cara untuk mengatasi, hanya jenis mesin pengisar atau cakera yang diluluskan yang digunakan dengan peranti keselamatan penuh dan memegang RPM pada cakera pengisar harus lebih tinggi daripada mesin pengisar. Pakai Google dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran. Menggunakan pelindung telinga yang bersesuaian seperti earmuff ataupun earplug. Proses membina dan menghasilkan shell. Hazard yang selalu dijumpai, kecederaan pada tangan semasa proses rolling dijalankan, tersadung atau terjatuh disebabkan barang kerja dalam keadaan yang tidak tersusun dengan baik. Ergonomik, kedudukan badan yang maksud saya untuk yang keterangan ini, kedudukan badan kita untuk cara mengendali secara manual kita salah. Boleh mengakibatkan kecederaan pada anggota badan kita. Cara untuk mengatasi, memastikan mesin berada dalam keadaan baik. Pengemasan tempat kerja dengan memastikan berada dalam keadaan yang sangat baik. Mematuhi peraturan body system semasa melakukan pengandalian manual. Max bebanan yang boleh diangkat adalah 20 kilo seorang.
Proses membina dan menghasilkan disc head. Hazard yang dijumpai, kecederaan pada jari semasa proses bending, pinch point, kecederaan pada bahagian muka. Cara untuk mengatasi, memastikan proses tersebut perlu memakai sarung tangan ataupun tidak. Sebab kita boleh tahu ada separuh proses kita boleh memakai sarung tangan ataupun kita tidak perlu untuk memakai sarung tangan untuk mengelakkan kecederaan berlaku. Mengetahui tempat kerja bahaya dengan memakai sarung tangan yang bersesuaian. Pakai Google dan pelindung muka. Proses membina dan menghasilkan shader. Hazard yang selalu dijumpai, tangan terlecuk akibat pemakaian sarung tangan yang tidak bersesuaian. Ice injury disebabkan percikan api. Bunyi bising semasa kerja-kerja pengisaran. Kecederaan pada bahagian muka. Cara untuk mengatasi, pemakaian sarung tangan yang bersesuaian, mengendalikan kerja-kerja pemotongan, menggunakan pelindung muka yang bersesuaian, menggunakan pelindung telinga yang bersesuaian seperti earmuff ataupun earplug, pakai Google dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran. Proses membina dan menghasilkan nozzle. Hazard yang selalu dijumpai, kebakaran akibat kebocoran gas ataupun terkena beg plastik, kotak ataupun kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan daripada hos bertekanan yang longgar. Kecederaan bahagian muka. Cara untuk mengatasi, pastikan hos gas tidak bocor atau koyak dan tidak ada bahan yang mudah terbakar di dalam kawasan sekitar. Memastikan pengawal tekanan berfungsi dengan baik, memastikan semua hos diketatkan dengan betul dan 2 biji klip film digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pakai Google dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran. Proses pemasangan head, shell, head, nozzle, manhole dan shader. Hazard yang selalu dijumpai, tersadung dan terjatuh akibat bahan kerja yang dalam keadaan yang tidak tersusun, ergonomik, kedudukan badan dan pengendalian manual yang salah menyebabkan kecederaan pada anggota badan. Kepenatan melakukan kerja secara berterusan. Cara untuk mengatasi, memastikan kawasan tempat kerja dibersihkan dahulu sebelum melakukan proses pemasangan. Mematuhi peraturan body system semasa melakukan pengendalian manual. Max bebanan yang boleh diangkat adalah 20 kilo seorang. Menghadkan waktu kerja maksimum tidak melebihi 16 jam sehari. Proses menyimpan. Hazard yang dijumpai semasa melakukan proses ini. Kebakaran disebabkan beg plastik, kotak kayu, asap racun dari kerja-kerja kimpalan, mata cedera akibat pancaran cahaya daripada percikan api. Cara untuk mengatasi, mengalihkan semua bahan mudah terbakar dari tempat kerja, sampah, cat, minyak dan lain-lain atau terlindung dengan menggunakan selimut kilas api. Pakai topeng muka yang dibenarkan dan memastikan terdapat sistem pengudaraan tempat kerja yang baik. Menggunakan kaca kimpalan gelap yang bersesuaian untuk melakukan kerja-kerja kimpal. Proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Hazard yang selalu dijumpai, kejutan elektrik disebabkan kabel yang terkoyak, pinch point. Jari tercedera akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai ataupun koyak. Cara untuk mengatasi, semua peralatan akan diperiksa seperti pemeriksaan bulanan dan suku tahunan setiap hari. Mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang bersesuaian. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa melakukan proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Proses pemeriksaan definisi komponen. Hazard yang selalu dijumpai, pinch point, peralatan kerja yang ditinggalkan di tempat kerja. Cara untuk mengatasi, mengetahui semua tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang sesuai
memastikan semua peralatan kerja disusun kemas di dalam kabin peralatan kerja. Pemeriksaan akhir hendaklah dijalankan oleh penyelia kerja sebelum meninggalkan tempat kerja. Penutup. Kesimpulan analisis merupakan ringkasan pada hasil analisis itu sendiri. Helaian rekod juga boleh digunakan sebagai hasil laporan bagi kes yang tidak rumit. Senarai tugasan kerja dan rekod analisis boleh digunapakai dalam menghasilkan satu set arahan kerja yang telah ditambah baik. Mengabaikan aspek kesihatan, keselamatan boleh menyebabkan penalti yang tinggi terhadap suatu organisasi. Kemalangan kecederaan individu membawa pada papasan. Digantung kerja, tiada produksi, itu bermakna risiko yang kecil membawa akibat yang besar. Itu saja penerangan saya tentang Job Safety Analysis. Sekian, terima kasih dari saya, Amir Hafif Abdul Malik, dan rakan saya, Muhammad Azim bin Adnan. Assalamualaikum.